Dalam minggu lepas, Amerika telah mengebom Republik Islam lebih daripada 300 kali. Trump kata gencatan senjata sudah berakhir. Dia memanggil rejim itu sebagai sampah. Jadi, kenapa rundingan masih berlangsung? Adakah Trump sedang bersiap untuk menyelesaikan tugas itu? Atau adakah dia akan memberikan satu lagi talian hayat kepada Republik Islam? Kami akan kupas semuanya sekarang di Kuat. Selamat kembali ke Kuat di JNS TV. Saya di sini bersama Bellamy Ruthie dan kita ada Daniel Rines Reinsbolding kembali di studio. Kami sangat merindui Anda. Fleur masih di luar negara, tetapi dia akan kembali bersama kami tidak lama lagi. Dan minggu ini kami akan berbincang sepenuhnya mengenai Republik Islam Iran dan apa yang sedang berlaku di sana. Lihatlah apa yang telah dikatakan oleh Presiden Trump dalam beberapa hari kebelakangan ini. Kami telah mengebom mereka habis-habisan malam tadi. Mereka adalah orang yang sangat-sangat jahat dan sakit jiwa. Kami telah mengadakan mesyuarat dengan mereka sepanjang hari semalam. Mereka bersetuju dengan satu perjanjian semalam. Satu perjanjian yang sempurna untuk kami. Tiada nuklear, tiada ini, tiada itu, tiada apa-apa. Mereka menyerahkan segalanya. Dan kemudian selepas itu, mereka keluar dari bilik. Dan kemudian dalam masa sejam, mereka melancarkan drone ke atas sebuah kapal. Saya kata, kamu semua sakit jiwa. Kamu orang yang sakit jiwa. Tentang Iran, adakah gencatan senjata sudah berakhir? Adakah gencatan senjata sudah tamat? Adakah MOU itu sudah terbatal? Itu satu soalan yang sangat menarik. Bagi saya rasa ia sudah berakhir. Saya tak mahu berurusan dengan mereka lagi. Mereka itu sampah. Awak tahu apa itu sampah? Mereka itu sampah. Mereka orang yang sakit jiwa. Mereka dipimpin oleh orang yang sakit jiwa. Dan mereka itu orang yang kejam, ganas. Dan kalau mereka ada senjata nuklear, mereka akan gunakannya. Bagi saya, semuanya sudah berakhir. Saya akan bercakap dengan perunding kita. Ia hanya membuang masa berurusan dengan mereka. Mereka penipu. Ada sesuatu yang tak kena dengan mereka. Mereka tak betul. Jadi seperti yang Anda lihat, Trump memang tak suka apa yang sedang berlaku. Saya tak nak cakap, kan dah cakap. Tapi sebenarnya memang kami dah beritahu Anda. Apa pendapat awak tentang semua ini, Ruthie? Saya rasa Presiden Trump Anda tahu. Kita jadi pening. Sebab hari ini dia cakap lain, esok cakap lain pula, dan lusa pun berubah lagi. Tapi sekarang ini, sejak beberapa hari lepas, dia agak konsisten dengan apa yang dia katakan. Dan juga, bagaimanapun, beliau berkata, Anda tahu, para perunding, Steve Witkoff dan Jared Kushner, mereka masih nampak ada peluang. Dan Anda tahu, kalau mereka nak cuba, biarlah mereka cuba. Tapi saya tak nampak. Dan kalau mereka buat perjanjian, kalau Republik Islam buat perjanjian, mereka takkan menepatinya. Trump tahu, dia memang tahu. Tapi inilah masalahnya. Bila Anda tahu sesuatu dengan pasti, Anda kena buat sesuatu mengenainya. Sekarang, dia sedang lakukan sesuatu mengenainya. Dia telah mengebom struktur, mengebom pelancar, tapi bukan perang habis-habisan. Dia tak mau, memang jelas dia tak mau. Dia sendiri dah cakap begitu. Dia lebih suka diplomasi, tapi itu takkan berjaya. Ramai orang cadangkan dia hanya perlu tunggu pilihan raya pertengahan penggal pada bulan November. Dan kemudian kita akan lihat apa yang berlaku. Secara pribadi saya rasa, dan kalau saya jadi penasehat dia, saya akan cakap, dengar sini. Lebih baik untuk pilihan raya pertengahan penggal kalau awak capai kemenangan. Orang Amerika suka kemenangan. Malah mereka, dengar sini. Saya kenal ahli Republikan yang pro-Israel, yang beritahu saya, kami memang menentang perang, tapi kalau kita dah berperang, lebih baik kita menang. Betul. Dan saya rasa adalah satu kesilapan untuk anggap bahawa, Anda tahu, golongan paling dangkal dalam gerakan anti perang akan membantu dia dalam pilihan raya pertengahan penggal. Saya pun rasa begitu. Maksud saya, itu memang salah satu kritikan saya. Saya rasa itu tidak kena pada tempatnya. Saya paham pilihan raya pertengahan penggal adalah isu besar untuk dia. Tapi sebenarnya, ia hanya menguntungkan pihak rejim. Ada juga satu lagi faktor dalam cerita ini yang terbongkar minggu ini tentang rancangan pembunuhan itu. Ya, kita tahu daripada Wall Street Journal pada 9 hari bulan-bulan ini, saya rasa betul sejurus selepas sidang kemuncak NATO di Turki bahawa memang ada rancangan konkret untuk membunuh Presiden Amerika Syarikat. Ia akhirnya mengubah sedikit perancangannya atau di mana beliau berada atau bagaimana beliau meninggalkan Turki, saya rasa. Kita sebenarnya tidak tahu banyak maklumat lanjut tentang perkara itu. Tetapi, kita telah melihat reaksinya terhadap perkara ini. Bercakap tentang bagaimana ada 1.000 peluru berpandu yang dihalalkan ke Republik Islam Iran. Kata-kata yang sangat tegas daripada Trump. Kita ada video tentang ini. Mari kita saksikan. Kerana selepas itu, para marja' taklid dan fuqaha telah mengehadkan dan mengawal makhluk yang tidak bersih ini.
Ia memerlukan satu mekanisme supaya mekanisme ini boleh berfungsi. Atau pastinya untuk mengawal perkara ini, ia memerlukan satu mekanisme supaya mekanisme ini boleh berfungsi dan fatwa ini dapat dilaksanakan. Dan isu ini bukan di sini. Ia berkaitan dengan satu perkara yang orang ramai lakukan. Di manakah mereka sehingga ke tempat yang menentukan nasib generasi akan datang? Itu. Saya tak tahu kenapa mereka sindir kesatuan Soviet, mereka suka komunis. Tapi saya dah terkeluar topik. Apapun, mereka benar-benar bertekad untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Kita tahu, mereka sudah coba beberapa kali. Bellamy, apa respons awak terhadap semua ini? Maksud saya, siapa yang tak suka tikus dalam pakaian drag? Seolah-olah saya akan mendengar atau menerima nasihat daripada sesuatu seperti itu. Saya rasa memang luar biasa hidup pada zaman seperti ini di mana itulah yang anak-anak dengar. Dan itulah yang mereka membesar dengannya. Dan generasi muda, inilah yang mereka perjuangkan. Ini sebenarnya yang mereka mahukan. Dan mereka juga tidak faham, seperti kanak-kanak Amerika, bila saya perlu katakan, adakah kamu faham bahawa keselamatan pemimpin dunia bebas, panglima tertinggi, adalah keselamatan kamu juga? Tiada kefahaman tentang selok-belok bagaimana perkara ini sebenarnya berfungsi. Kamu fikir bahawa rancangan untuk membunuh presiden kamu sekarang, sama ada kamu suka atau tidak membahayakan kamu dan setiap warga awam AS di seluruh dunia? Itu memang saya tak faham. Ya, kebelakangan ini seolah-olah ada sokongan secara diam-diam terhadap keganasan politik. Dan kamu tahu, saya rasa saya boleh katakan bahawa banyak daripadanya datang daripada orang seperti Hasan Piker dan golongan kiri tegar yang telah menormalkan retorik seperti ini. Dan kemudian kita juga melihat reaksi dari pihak satu lagi. Dan ia semakin menuju ke arah yang sangat-sangat berbahaya. Tetapi, kamu tahu, Republik Islam, mereka memang sentiasa sangat-sangat berdedikasi untuk, kamu tahu, menyasarkan dan membunuh pemimpin Barat. Bahagian itu sebenarnya bukan perkara baru. Tetapi, kamu tahu, kita nampak semasa majelis pengebumian itu. Kamu nampak suasananya, Daniel. Memang gila. Hanya tertulis kami akan bunuh Trump pada setiap bangunan. Terlalu taksub. Terlalu taksub. Mungkin mereka patut jadi panelis dalam rancangan The View. Mungkin. Pada pendapat saya rasa Amerika Syarikat dan Israel benar-benar seiring, sejalan. Saya rasa pentadbiran ini ialah pentadbiran paling Zionis yang pernah kita ada. Saya rasa ada perkara yang berlaku di belakang tabir yang kita tidak tahu, yang telah memperlahankan keadaan. Tetapi dunia pada dasarnya sedang bergolak. Banyak perkara yang mereka perlu lakukan. Mereka perlu mengamankan sempadan. Mereka perlu memulakan pengusiran berjuta-juta orang yang telah memasuki negara secara haram. Dan kemudian kita bercakap tentang rakyat Iran yang dijadikan tebusan oleh Republik Islam. Tetapi Eropah juga berada dalam keadaan yang sama. Seperti infrastruktur yang telah dibina, jumlah sel tidur yang mesti ada di Eropah, saya sendiri pun tidak dapat bayangkan. Seperti ada satu sel ISIS yang telah ditumpaskan di kejiranan lama saya di Eropah, di Berlin. Dan jadi saya baru saja berada di Eropah beberapa bulan lepas. Qatar dan Al Jazeera pun bukan masalah utamanya. Ia sudah menjadi berita nasional sekarang. Anak-anak muda yang sertai flotila-flotila ini, mereka balik ke Belgium dan mereka ditemu ramah selama sejam di berita nasional. Hanya berbohong tentang Israel. Jadi usaha menggugat Barat dan radikalisasi Barat memang sangat mengejutkan. Ya, seolah-olah mereka telah menyerap semua retorik ekstremis ini yang telah menjadi begitu normal dalam budaya mereka. Dan bukannya gelombang imigrasi yang datang ke Barat ingin menerima nilai-nilai Barat dan berintegrasi ke dalam masyarakat, mereka membawa semua keburukan dari masyarakat mereka bersama mereka. Ia memang mengganggu apa yang kita lihat. Lebih teruk lagi, ialah ibu bapa dari negara dunia ketiga. Saya tahu Anda sepatutnya tidak mengatakan begitu. Dari negara-negara yang majoritinya Muslim yang berhijrah sama ada secara sah atau tidak sah ke negara-negara Barat supaya anak-anak mereka mendapat pendidikan di Barat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan terdapat banyak case seperti ini. Anak-anak pergi ke sekolah yang baik di kawasan kejiranan yang baik. Dan dalam perjalanan pulang, mereka singgah di masjid tempatan dan menjadi radikal. Ibu bapa itu mahu pergi ke Britain atau Amsterdam, di mana mereka mahu pergi ke tempat di mana anak-anak mereka tidak akan membesar dalam kemiskinan atau dipengaruhi ideologi Islamis. Dan lihatlah, di Barat mereka menjadi radikal.
Ia benar-benar mengganggu apa yang kita lihat. Maksud saya, dan kita terus melihat kisah yang sama berlaku berulang kali. Dan Anda mungkin fikir bahawa ekstremisme berlaku, Anda tahu, di tempat-tempat seperti Iran kerana mereka didoktrinkan dengan perkara yang sama. Tetapi Anda lihat penolakan daripada rakyat Iran seperti mereka benar-benar menentang perkara ini. Jadi Anda lihat bendera-bendera itu, bendera Israel dan Amerika, dan mereka akan berjalan mengelilinginya. Sedangkan di Barat, Anda ada generasi baru yang menyokong keganasan politik dan nampaknya berfikir bahawa itulah jalan ke hadapan apabila Anda tidak bersetuju dengan sesuatu. Dan itu sebenarnya adalah pemikiran Islamis. Anda tahu, jika Anda tidak bersetuju dengan saya, maka tidak mengapa untuk membunuh Anda. Saya sangat bimbang. Apabila kita bercakap tentang apa itu keistimewaan sebenar menjadi orang Barat, dan saya belajar tentang ini apabila berpindah ke Amerika Syarikat, saya tidak sedar betapa istimewanya orang di sana walaupun dalam keadaan paling teruk mereka. Kerana untuk berfantasi dan mengidamkan jenis kehidupan seperti itu, serta cara pemikiran yang melampau, menyokong keganasan politik dan sebagainya. Suka atau tidak, Sigi Flicker pernah berkata dengan paling tepat, saya hampir nak maki populasi kambing. Jika anda mahu berada dalam keadaan kuno, lama-lama seperti itu, maka anda sedang mendambakan sesuatu kerana ada sesuatu yang pada dasarnya tidak kena dalam hidup anda. Ia bukan sekadar sistem pendidikan. Ia bukan hanya tentang komuniti. Ia bukan hanya, anda tahu, pemimpin yang kita ada. Sesuatu telah menjadi kacau. Dan malangnya, ia telah bergerak ke arah itu untuk sekian lama. Ia berada di tahap yang membimbangkan sekarang, di mana kita sudah lama mengulang dan menegur perkara ini selama bertahun-tahun dan berkata ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang tidak kena. Dan sekarang kita hampir perlu menyah-radikalkan mereka ini kerana mereka memang sudah diradikalkan. Ya, mereka sudah diradikalkan. Itulah salah satu strategi golongan Islamis, yaitu menyasarkan golongan kiri kerana mereka biasanya tidak mempunyai nilai moral yang baik, tidak tahu membezakan antara yang betul dan salah. Dan juga mereka sangat mudah untuk dimanipulasi. Banyak doktrinasi berlaku melalui bidang seni. Jadi ia berlaku begitu. Puisi. Sebab itu ia selalu berkaitan dengan imej selendang dan pokok zaitun. Sebenarnya, lucu juga awak cakap begitu tentang puisi sebab salah satu video paling tular dari pengebumian Khamenei ialah sebuah puisi yang dibacakan tentang bagaimana menjadi tanggungjawab semua orang untuk membunuh Presiden Amerika Syarikat. Wah. Ya, memang betul. Mereka gunakan ini sebagai saluran untuk mempromosikan radikalisme. Kita nampak ia berlaku di sana, dan kita juga sedang melihatnya di Barat. Tapi saya memang nak kembali kepada topik pembunuhan itu kerana saya ingin bincangkan apa yang kita fikir akan berlaku. Maksud saya, adakah awak fikir bahawa Trump menyatakan, awak tahu, saya rasa kita ada petikan yang tepat. Republik Islam Iran meminta kita untuk teruskan rundingan. Kita telah bersetuju untuk berbuat demikian, tetapi Amerika Syarikat telah menyatakan kepada mereka dengan jelas bahawa gencatan senjata sudah tamat. Semua huruf besar, tamat. Apa maksudnya, Ruti? Apa yang akan berlaku seterusnya? Baiklah, Republik Islam juga berkata ia sudah tamat. Maksud saya, para perunding itu sudah mengatakan begitu sejak awal lagi. Halibaf berkata, tiada lagi dan mereka telah melanggar MOU dan semua perkara mengarut ini. Dan terutamanya, alasan terbaru mereka ialah Israel dan Lubnan telah membuat perjanjian. Dan perjanjian itu untuk menyingkirkan Hizbullah dari Lubnan. Dan menurut para perunding Republik Islam, itu melanggar MOU kerana Hizbullah sudah tentu ialah proksi Iran dan ia melibatkan kita. Jadi maksudnya di sini ialah semua ini hanyalah cakap kosong sahaja. Dan satu perkara yang kita tahu, saya tidak fikir mereka akan berjaya membunuh presiden. Tetapi apa yang mereka cuba lakukan ialah mewujudkan semacam kesamarataan. Baiklah, Khamenei telah dibunuh oleh Israel sebenarnya. Walaupun Trump saya tahu dia sering mengambil kredit untuknya. Tetapi ideanya ialah, baiklah kita katakanlah pihak bersekutu membunuh pemimpin mereka dan oleh itu mereka mempunyai hak untuk membunuh pemimpin kita, belum lagi orang lain seperti Ben Shapiro yang bukan pemimpin negara. Jadi, dan itu adalah masalah besar kerana golongan kiri yang bodoh memang mempercayainya. Anda tahu, sama seperti mereka juga menerima hujah bahawa kalau Israel ada senjata nuklir, kenapa Iran tak boleh ada senjata nuklir? Memang ada kebodohan. Tapi saya ingin katakan kali pertama ialah ketika Ayatollah Khomeini mengambil alih Iran pada tahun 1979.
Anda tahu, dua perkara berlaku pada masa itu. Selain daripada fakta bahawa Jimmy Carter adalah presiden dan dia memang tak berdaya, macam tak boleh buat apa-apa dan sebagainya. Apabila itu berlaku, boleh dikatakan ada orang, rakyat Amerika yang agak terkejut. Tapi juga pada masa itu, tiada internet. Orang akan sangka bahawa hari ini dengan adanya internet dan pengetahuan tentang apa yang sedang berlaku, akan ada lebih ramai orang yang faham betapa teruknya keadaan itu. Bukannya semakin kurang orang yang faham. Sekarang, anda kata menarik, bagaimana rakyat Iran tidak gembira dengan, walaupun mereka telah didoktrinkan, mereka tetap tidak gembira dengan rejim itu. Mungkin itu kerana di Amerika, rakyat Iran yang berpindah ke Amerika selama bertahun-tahun selepas Khomeini mengambil alih, mereka tetap teguh menyokong Barat. Ya? Dan itu berbeza dengan golongan kiri di kampus dan juga berbeza dengan pendatang dari negara-negara Arab. Dan itu mungkin kerana ada sokongan daripada rakyat Iran di Barat. Anda boleh lihat mereka keluar untuk berdemonstrasi menentang rejim, bukan menyokongnya. Maksud saya, kita semua melihat banyak wang dari Republik Islam Iran dan juga dana dari Qatar yang disalurkan kepada golongan kiri, terutamanya di Amerika. Kita tahu daripada laporan risikan Amerika Syarikat bahawa Iran Republik Islam, saya patut katakan, terlibat dalam membiayai beberapa perkhemahan yang kita lihat, iaitu aktiviti anti-Israel. Dan sudah tentu, wang Qatar ada di mana-mana dalam isu ini di Barat. Tapi memang nampak gila. Barat telah menjadi lebih pro-Islamis berbanding rakyat Iran sendiri. Tapi maksud saya, apa yang anda fikir reaksi Donald Trump terhadap semua ini nanti? Adakah anda fikir kita akan melihat peningkatan aktiviti ketenteraan? Kita sudah pun mula sedikit. Nampaknya pusingan terbaru baru sahaja berakhir. Republik Islam kini menyerang negara-negara Arab lain di Teluk Parsi. Saya rasa memang pasti akan ada lebih banyak pergerakan apabila tentera masuk dan seolah-olah mendesak mereka untuk benar-benar bertindak. Sebab kalau anda nak cakap sesuatu, lakukanlah. Mereka telah mencuba berkali-kali, tapi saya nak cakap, mungkin ini hanya dalam fikiran saya, atau mungkin kedengaran seperti teori konspirasi, atau mungkin juga ini memang sebahagian daripada rancangan. Mereka memang betul-betul telah cuba membunuh dia beberapa kali. Ia memang berlaku. Seluruh dunia nampak perkara itu berlaku. Tapi mereka tetap kata, tidak, itu satu penipuan. Itu sebahagian daripada semua ini. Jadi sekarang rejim itu memang secara terang-terangan memberitahu anda bahawa tugas anda adalah untuk pastikan anda membunuh dia. Dan mereka masih akan cuba cari jalan untuk memanipulasi keadaan dan berkata sebenarnya anda memang telah membunuh pemimpin mereka. Jadi ia macam menguntungkan anda juga. Harap-harap rancangan itu lebih hebat daripada apa yang orang kecil macam saya tahu di sana tanpa sebarang maklumat, tanpa sebarang risikan, tanpa apa-apa. Tapi saya betul-betul berharap dia ambil perkara ini dengan serius. Bukan sekadar membantu rakyat Iran keluar dari rumah mereka dan rasa lebih selamat untuk turun ke jalanan. Ya, mereka tidak sepatutnya berhenti. Mereka patut rampas semula kuasa demi Iran yang mereka mahukan. Tapi saya juga rasa mereka tak boleh lagi diugut atau ditakut-takutkan untuk apa-apa. Dan terutamanya bila anda sekarang mengancam rakyat sendiri yang menentang anda dan mempergunakan mereka sekadar untuk mencukupkan jumlah orang ramai. Sebab anda tahu, tiada siapa yang akan datang dan menyerang anda. Macam itu memang sesuatu yang sangat bermasalah dari segi psikologi untuk berkata, kami akan bunuh anda. Jadi ambil matahari hitam anda dan pergi berdiri bersama orang ramai kerana kita perlukan lebih ramai orang. Mereka menggunakan mereka sama seperti Hamas menggunakan orang awam mereka sendiri sebagai perisai manusia. Jadi saya benar-benar berharap dia akan melakukan sesuatu kerana ini bukan hanya tentang keselamatan dan keamanan Timur Tengah dan memastikan itu terjamin. Ia juga sangat berkaitan dengan Barat. Barat sedang berada dalam masalah yang sangat besar sekarang. Dan saya tidak boleh mempercayai sesiapa yang mengambil alih jawatan kepimpinan di mana saya kini rasa tidak begitu selamat sebagai warga negara Amerika, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Sebenarnya, kamu berdua membangkitkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu penyamaan palsu. Kononnya, pemimpin tertinggi telah dibunuh, jadi semuanya dibenarkan. Saya malah melihat perkara ini dalam komen media sosial daripada orang di sini di Israel. Mereka kata, kita memang telah menyingkirkan pemimpin tertinggi mereka.
Ya, pemimpin tertinggi yang secara literal adalah ketua kepada organisasi pengganas yang telah disenaraikan oleh AES, EU, dan banyak negara lain, yaitu IRGC. Ini memang pengganas, oke? Dia bukan sekedar pemimpin rohani. Dia juga bukan sekedar pemimpin politik. Dia adalah seorang pengganas dengan darah puluhan ribu orang. Sebenarnya ratusan ribu jika kita lihat pada perang Iran-Irak, ratusan ribu orang di tangannya. Dia seorang diktator yang kejam dan ganas, yang memang layak menerima segala yang berlaku kepadanya. Sebenarnya, dia layak menerima yang lebih teruk lagi. Jadi perbandingan itu memang tidak masuk akal. Tidak kira apa pendapat Anda tentang mana-mana pemimpin barat, ia bukan perkara yang sama. Kita sedang bercakap tentang seorang pemimpin yang langsung tiada legitimasi di mata rakyatnya. Dia memaksakan kepimpinannya melalui rampasan kuasa yang ganas. Dan Anda membandingkannya dengan seorang pemimpin yang dipilih secara demokratik, sama ada Anda suka orang itu atau tidak. Maksud saya, itu memang tidak masuk akal. Ia Rembrandts Robert Mugabe kelihatan seperti seseorang yang benar-benar terhormat, Anda tahu. Ya, dan itu memang satu perbandingan yang berat, macam Betul kah? Tahap kehilangan semangat di barat dan bagaimana media berita telah merosakkan minda orang ramai. Dan ia memang mengejutkan. Ia benar-benar mengejutkan. Hanya dengan memikirkan bahawa salah seorang rakyat negara Anda sendiri diculik oleh organisasi pengganas, seperti organisasi pengganas yang ditetapkan oleh AS sebagai organisasi pengganas, dan Anda pula menyebelahi pengganas yang telah membunuh dan menculik rakyat Anda sendiri hanya kerana tanah mereka diambil. Seperti naratif propaganda Islamis yang tidak masuk akal ini, yang kita semua tahu memang mengarut. Seperti hakikat bahwa masih ada orang yang berpegang pada hayalan ini memang tidak masuk akal. Kita nampak orang merobek poster tebusan. ya, Okey. Ia adalah, maksud saya, lain hal kalau nak kata, okey, anda benci seorang Perdana Menteri atau Presiden. Ini wanita dan bayi yang tidak bersalah. Betul-betul bayi. Mereka ini manusia. Dan awak tahu tak, Bellamy, awak sebut tentang keistimewaan. Biar saya beritahu, sebagai orang yang lebih tua di meja ini, saya boleh katakan bahawa keistimewaan ini memang sangat memualkan. Kerana jika anda ambil pergerakan wanita sebagai contoh, pada zaman saya, kami panggilnya pembebasan wanita, bukan feminisme. Atau awak tahu, Me Too. Orang yang paling hipokrit adalah wanita yang merungut tentang nasib wanita, tetapi tidak peduli tentang wanita di dunia yang benar-benar memerlukannya. Ini adalah wanita yang belajar di Harvard dan Princeton dan mendapat apa sahaja yang mereka mahukan, apa sahaja pekerjaan yang mereka inginkan. Dan mereka merungut dan bising. Golongan berprivilege itu datang dari Hollywood dan dunia akademia. Terdapat wanita di dunia ini, terutamanya di Republik Islam dan tempat lain, yang benar-benar ditindas. Dan mereka benar-benar dianiaya serta ditindas secara tulen. Dan anda tidak melihat perkara itu di PBB atau di mana-mana sahaja yang mempertahankan wanita-wanita tersebut. Apa yang anda dengar hanyalah, anda tahu, Harvey Weinstein dan bintang-bintang Hollywood. Walaupun saya rasa apa yang berlaku kepada wanita-wanita di Hollywood itu sangat teruk, anda tidak boleh membandingkannya dengan wanita yang ditembak mati di jalanan hanya kerana wajah mereka terdedah. Ia adalah keseluruhan sistem apartheid jantina. Memang gila apa yang berlaku di sana. Tapi saya memang nak bincangkan tentang Gaza sebab kita dah janji setiap minggu kita akan bawa satu cerita yang tidak menjadi tajuk utama. Dan memang banyak cerita seperti itu dari Gaza. Sebenarnya dari seluruh rantau ini, tapi terutamanya dari Gaza. Dan minggu ini kita nampak kononnya Hamas sedang melepaskan kawalan entah bagaimana, membubarkan sesuatu di jalur Gaza. Untuk maju sebagai sebahagian daripada inisiatif Board of Peace ini, gencapan senjata, sejenis gencatan senjata yang sedang berlangsung. Saya jelas tidak yakin dengan perkara ini. Saya rasa ini hanyalah helah sepenuhnya untuk menjenamakan semula Hamas. Mereka tidak menyerahkan senjata. Itu memang petanda jelas. Dan mereka sangat bertegas bahawa mereka tidak akan menyerahkan senjata yang sememangnya melanggar sepenuhnya syarat-syarat gencatan senjata yang telah dikemukakan oleh Donald Trump. Ruthie, apa pendapat awak tentang perkara ini? Adakah ini satu langkah ke hadapan atau ini hanya omong kosong? Ini memang omong kosong sepenuhnya. Selagi mereka mengawal senjata, segala yang lain hanyalah karut. Sebab mereka kata, bagus, biar orang lain uruskan kutipan sampah dan cukai. Atau apa sahaja. Perkhidmatan perbandaran, kehidupan orang awam.
Lebih baik untuk mereka mengawal senjata dan mencari cara untuk bina lebih banyak terowong, serta bagaimana untuk membunuh lebih ramai orang. Tidak, itu satu pembohongan sepenuhnya. Dan memanggil perkara di Gaza sebagai Board of Peace, sebenarnya juga Anda tahu, di Timur Tengah, bila Anda dengar perkataan keamanan, Anda patut segera berlindung. Baiklah. Jadi ya saya boleh katakan satu-satunya alasan saya untuk optimis ialah ini. Kita lihat bahwa Hamas mesti dihalang. Setakat ini, karena kita belum ada roket dan Israel sedang mengawal, saya boleh katakan 60% daripada wilayah tersebut. Dan jika Israel tidak berundur dan Anda tahu, tetap dengan pendiriannya tentang apa yang perlu dilakukan setiap kali pengganas coba bertindak, maka kita akan lebih selamat berbanding sebelum ini. Kita sudah pun lebih selamat berbanding pada 6 Oktober 2023. Tetapi sekali lagi, Anda tahu, golongan barat yang berangan-angan ini, yang percaya bahwa apa yang perlu dilakukan hanyalah mewujudkan satu sistem di mana Anda mempunyai golongan sederhana. Tiada golongan sederhana Palestin dalam pihak berkuasa Palestin. Pihak berkuasa Palestin lah yang membesarkan anak-anak itu untuk menjadi ahli Hamas dan membayar allowance mereka apabila mereka membunuh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim yang dianggap kafir. Jadi, sudah tentu, saya langsung tidak percaya pada perkara itu. Jadi, Anda tahu, mengenai isu sempadan, salah satu perkara yang mereka bincangkan sekarang ialah mereka mahu kawasan perintis yang mana Israel akan berundur, lebih kurang seperti model perjanjian Lubnan. Perbezaannya ialah Lubnan mempunyai sebuah negara berdaulat sepenuhnya yang sepatutnya menguatkuasakan perkara ini dan sebuah tentera yang sepatutnya menguatkuasakan perkara ini. Oh ya, bukan tentera kita. Saya maksudkan tentera Lubnan. Apa yang sedang berlaku di Gaza? Apa yang mereka fikir akan berlaku dengan cadangan ini? Maksud saya, bagi saya, ia nampak seperti angan-angan. Saya rasa Board of Peace itu penting kerana kita memerlukan satu badan antarabangsa yang berpihak kepada Barat. PBB itu sangat korup sampai ke tahap yang sangat melampau. Ia memang satu jenaka. UNRWA, ada ahli-ahli UNRWA yang terlibat dalam serangan 7 Oktober dan menahan tebusan. Dan UNRWA pada dasarnya adalah pembakar, manakala Hamas adalah apinya. Jadi saya rasa sesuatu seperti ini perlu diwujudkan, sekurang-kurangnya untuk merancang satu pelan jangka panjang bagi mengurus dan menyahradikalisasi orang-orang di sana. Jadi tetapi saya rasa ini adalah sesuatu yang akan mengambil masa bertahun-tahun. Ya, sudah pasti. Tiada penyelesaian mudah di sini. Ya, saya rasa awak telah membangkitkan satu perkara yang sangat menarik, iaitu ada aspek fizikal yang saya rasa tidak masuk akal dan mereka tidak akan berjaya dalam apa-apa pun. Tetapi ada juga dari segi persepsi. Dan itu adalah satu perkara yang menarik kerana dalam satu cara, Board of Peace sedang menarik kuasa daripada PBB. Dan ia merampas akses mereka ke Gaza, sejenis monopoli yang mereka ada untuk melakukan semua perkara tidak masuk akal yang dilakukan oleh UNRWA dan agensi-agensi PBB lain di dalam Gaza, bekerja sama dengan Hamas, bekerja sama dengan organisasi pengganas, memberi mereka perlindungan, menjadikan semuanya jauh lebih sukar untuk mereka. Jadi dalam hal itu, ia bukanlah sesuatu yang negatif, ia cuma tidak mencukupi. Bellamy, apa pendapat awak? Bellamy, apa pendapat awak tentang Board of Peace itu? Sebenarnya tidak, maksud saya suka idea tentang apa yang diwakili oleh Board of Peace itu sekarang. Dan saya rasa seperti awak baru cakap, ia hampir seperti mendedahkan kepalsuan tentang Kwasi Oko, budak Afrika yang berlari-lari dengan pelakon upahan sebagai lalat dari tahun 90-an. Itulah gambaran ideal yang orang masih sangka tentang pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan ia sebenarnya tiada kaitan langsung dengan semua itu. Sebab saya pasti budak itu masih berlari-lari di suatu tempat di Afrika. Tapi tiada siapa tahu apa jadi pada budak itu, sebab apapun yang awak belanjakan di Starbucks dengan smart water yang 99 sen itu, adakah awak betul-betul tahu kemana ia pergi? Tidak. Jadi bila bercakap tentang Board of Peace, sekurang-kurangnya saya cukup hormat kepada lelaki-lelaki yang mampu tampil di platform dari negara-negara yang sangat kontroversi dan telah begitu lama. Anti-Barat dan secara politik, serta dalam setiap cara di mana mereka hampir cenderung ke arah keganasan. Jika Anda tahu, mereka akan tunduk kepada keganasan. Mereka akan berjabat tangan dengan pengganas.
Tetapi sekarang apabila Anda benar-benar dapat berundur daripada mereka dan berkata, "Oke, mari kita tarik balik tirai itu." Siapa Anda sebenarnya? Jadi saya masih tidak tahu apa itu Board of Peace. Saya rasa semua orang kelihatan cantik dalam gambar itu, tetapi saya masih menunggu. Tetapi apabila berkaitan dengan Gaza, saya rasa ia adalah salah satu perkara terbaik yang pernah berlaku, bukan sekadar sebagai penyelesaian sementara, tetapi tirai itu telah disingkap. Dan untuk mereka yang masih memilih untuk hidup di sebaliknya, semoga berjaya. Maksud saya tidak tahu sama ada cara perkara ini boleh menjadi sesuatu yang benar-benar berfungsi tanpa kerjasama penuh daripada IDF, yang mana ia akan menyebabkan sebahagian orang yang selama ini menyokongnya berasa terasing. Jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana perkara ini akan berlaku tanpa Anda tahu mereka cuba membina pasukan antarabangsa atau apa saja. Kita sudah lihat betapa berkesannya pasukan-pasukan seperti itu. Kita telah melihatnya di Lebanon dengan UNIFIL selepas berbilion dolar pembayar cukai Amerika Serikat dibelanjakan. Dan kita juga telah melihatnya dalam pasukan pengaman antara bangsa lain dan konflik-konflik lain. Saya tidak begitu yakin dengan perkara itu. Dan saya harap saya silap. Seperti kebanyakan perkara kebelakangan ini, saya akan sangat gembira jika saya silap. Tapi kita kena tunggu dan lihat. Maksud saya, kita hanya perlu lihat bagaimana keadaannya nanti. Saya tidak begitu optimis. Tapi memang ada perkembangan yang menarik di situ. Tapi saya memang nak beralih ke segmen penjahat dan wira kita. Segmen paling popular di The Quad. Dan saya tahu kita akan mulakan dengan penjahat seperti biasa. Tapi saya tahu Daniel ada penjahat yang sangat istimewa untuk kita hari ini. Silakan Daniel. Sunny Hostin baru-baru ini mendedahkan bahawa melihat bendera Amerika membuatkan dia rasa tidak selesa. Tetapi satu bendera yang nampaknya tidak membuatkan dia rasa tidak selesa ialah bendera Palestin. Saya kata ada masa apabila saya masuk ke dalam sesuatu komuniti dan saya nampak bendera Amerika di merata-rata tempat dalam komuniti itu, saya tiba-tiba rasa tidak selamat. Mari kita semak semula. Sunny mendakwa radikalisasi pro-Hamas di University Ivy League Amerika hanyalah protes anti-perang. Sambil budak-budak itu berpakaian seperti jihadis dan melaungkan revolusi anti-Fatah selama 2 tahun. Dia mempertahankan Javier Bardem kerana melaungkan Bebaskan Palestin di anugerah Oscar. Dia menentang penahanan Mahmud Khalil dan pengusirannya yang bakal berlaku. Dia juga menentang tindakan Amerika Syarikat dan Israel yang memusnahkan kapasiti nuklear IRGC semasa perang 12 hari itu. Dia mahu semua orang tahu perkara itu. Hamas akhirnya memulangkan mayat Cherry Bibas. Seolah-olah masa mayat itu ditebus kembali ke Israel adalah masalahnya. Bukannya hakikat bahawa dia dan bayi-bayinya telah diculik dan dibunuh dengan kejam. Dengan Sunny, terdapat pengawasan undang-undang yang berterusan dan tidak seimbang terhadap Benjamin Netanyahu, tetapi sangat sedikit terhadap Hamas, Hezbollah, dan Republik Islam Iran. Dia malah mendakwa bahawa wanita di Iran yang hidup di bawah undang-undang syariah mempunyai kehidupan yang lebih mudah berbanding orang kulit hitam Amerika. Dia sebenarnya berkata demikian sebagai seorang jutawan berbilang juta di televisyen. Pada satu ketika, saya mula tertanya-tanya, adakah Sunny Hostin melakukan ini dengan sengaja? Ya, itulah tugasnya. Untuk mendorong agenda ideologi bagi melemahkan semangat rakyat Amerika. Sama ada disengajakan atau tidak, kesannya tetap sama. Penonton digalakan untuk tidak mempercayai Amerika, tidak mempercayai Israel, dan melihat Barat sebagai penjahat utama. Dan jika rakyat Amerika bahagia, selamat, pergi ke gereja dan kuil, menjalani kehidupan rohani yang memuaskan. Mereka tidak akan menonton The View. Ketagih kepada panik moral, histeria, dan tekanan yang dicetuskan Sunny Hostin dalam diri mereka. Dan dia akan menjadi tidak relevan. Syabas. Maksud saya rasa bukan semua. Melissa oke, tapi The View teruk. Baiklah, ya. Apa yang awak harapkan daripada seseorang yang dikatakan bapanya pernah memiliki hamba? Apa? Apa yang awak cakapkan? Salah seorang moyangnya. Ya, dia memang begitu. Nenek moyang miskin. Bapa. Beberapa generasi. Sesuatu tentang sebuah keluarga yang didakwa pernah memiliki hamba. Ada sesuatu yang sangat pelik di situ. Dia juga mempunyai seorang datuk yang berketurunan Yahudi, yang turut disebut olehnya. Mereka memang suka buat begitu. Ya. Mereka buat begitu. Saya juga ada kawan berkulit hitam. Ya. Ya, betul. Betul. Bellamy, siapa bajingan kau minggu ini? Jawapan saya ialah Ro Khanna yang berada di Israel dan pergi ke tebing barat.
Dan tak kira apa yang anda nak katakan tentang peneroka yang keluar dan menahan beliau, kononnya, dan idea bahawa orang perlu memihak kepada mereka. Itulah cara dia menggunakan perkara ini untuk menentang Israel. Saya memang perlu tanya, adakah dia datang ke sini dengan sengaja untuk memberi perhatian kepada apa yang berlaku di sini dan bagaimana rasanya berada di Timur Tengah? Daripada seseorang yang menunjukkan kedua-dua belah spektrum atau seseorang yang hanya datang ke sini untuk menyebarkan propaganda yang akan dibawa pulang ke Amerika Syarikat. Sebagai seseorang yang pro-Palestin dan anti-Israel. Dan saya fikir, diam saja, berundur sekejap, jangan buat apa-apa, jangan cakap apa-apa. Kemudian saya mula melihat video-video dia muncul sebaik saja dia pulang ke Amerika Syarikat. Dan kini itulah platformnya. Dia bercakap tentang something-something ini dan kejahatan yang dia nampak dalam mata mereka. Budak umur 20 tahun dan budak umur 21 tahun ini. Okey, sabar, memang ada isu. Orang patut dipertanggungjawabkan atas kelakuan buruk. Awak akan sentiasa panggil peneroka dengan satu label, burukkan mereka dan sebagainya. Tapi sekarang awak dah melangkah lebih jauh dan tidak memanusiakan rakyat Israel. Awak telah tidak memanusiakan rakyat Israel, orang yang sebenarnya. Tak kira mereka betul atau salah, awak tak pernah buat begini kepada seluruh bangsa. Dan kemudian menggunakan bangsa atau warna kulit awak untuk berkata, sebagai seorang berkulit coklat, saya benar-benar rasa, inilah kali pertama saya rasa sebagai seorang berkulit coklat. Saya parafrasa, maaf, apa? Awak seorang demokrat, pertama sekali. Jadi awak sedang memenuhi semua kriteria yang akan membantu kempen presiden awak pada tahun 2028. Jadi tahniah kepada awak kerana menjadi antara bangsat paling teruk, jadi tak payahlah nak merintih. Lain kali, kalau awak nak tahu macam mana rasanya jadi orang berkulit coklat, ingatlah yang awak sebenarnya pernah berada di satu tempat di mana awak bukan golongan minoriti. Faham tak? Tak. Ia juga menarik kerana seluruh skandal itu berlaku sebab dia sengaja bekerjasama hanya dengan penganjur Palestin untuk mencetuskan drama seperti ini. Dan pemandu pelancong Palestin itu sengaja membawa mereka melalui kawasan itu. Di situlah mereka dihentikan. Itu adalah zon tentera yang tiada orang awam dibenarkan berada di situ. Sama ada orang Israel atau orang Palestin. Tak kira siapapun Anda tak dibenarkan berada di situ kecuali jika Anda tentera. Jadi itulah sebab sebenar mereka dihentikan. Sekarang saya langsung tidak menyokong tingkah laku para peneroka itu. Saya mengecamnya. Namun dalam kejadian itu mereka dihentikan kerana mereka sedang menunggu polis datang kerana pemandu pelancong itu, dan ini adalah maklumat terus daripada polis ya, kerana pemandu pelancong itu telah berulang kali melakukan perkara ini. Jadi dia memang diketahui sering melakukan provokasi seperti ini untuk menimbulkan masalah. Mereka mengambil masa kira-kira 90 menit untuk sampai ke sana. Tiada siapa yang ditahan. Oke? Tiada siapa. Dan tiada siapa yang ditangkap juga. Selepas 90 minit pemandu pelancong itu mendapat amaran terakhir daripada polis mengenai aktiviti seperti ini dan mereka meneruskan perjalanan mereka. Jadi semua kekecohan yang ditimbulkan oleh Rokana itu memang sangat mengarut. Maksud saya jelas sekali dia cuba berkempen dengan cara tertentu dan ia sangat menjijikkan. Macam keluar saja dari negara kami dengan perangai macam tu. Terdapat begitu ramai, seperti komunis kiri jauh, seperti ahli politik dan pempengaruh yang melakukan perkara ini, di mana mereka pergi dengan lawatan propaganda kecil bersama rakyat Palestina di tebing barat, dan mereka reka semua cerita ini, serta mencetuskan masalah. Atau mereka akan pergi ke kawasan yang paling Kristen, seperti kawasan yang paling selamat di sebelah lain tembok itu, betul-betul di Bethlehem. Di Bethlehem dan coba untuk membuatnya kelihatan seolah-olah, lihat betapa indahnya keadaan di sini. Dan ia seperti, adakah Anda mau pergi ke Nablus atau Jenin atau tempat semua jihadis mempunyai infrastruktur keganasan yang besar? Dan seperti, ia memang gila. Ya. Ya. Juga perkataan ditahan, ia mengingatkan kepada temu bual Tucker Carlson dengan duta Mike Huckabee di lapangan terbang Ben Gurion. Anda ditahan, mereka ambil pasport saya, apapunlah. Dia cakap benda mengarut. Mereka ambil pasport saya setiap kali saya pergi ke sana. Penindasan. Ditahan, ya. Maksud saya, awak tahu. Awak datang untuk buat temu bual dan bukan pun nak masuk ke Israel. Apa masalahnya? Tepat sekali. Ditahan. Baiklah, Rusi, siapa penjahat awak minggu ini? Baiklah, bercakap tentang Demokrat yang cuba bertanding dalam pilihan raya atau menjadi ketua Parti Demokrat, seorang lagi yang mungkin langsung tiada peluang.
Rahm Emanuel, bekas Datuk Bandar Chicago, bekas Duta Besar Arimbi Sakan ke Jepun, bekas Ketua Staf kepada Pentadbiran Obama. Rahm Emanuel, pertama sekali, awak memang sampah. Dan untuk menggunakan kata-kata Presiden Trump. Kerana pertama sekali awak menggunakan fakta bahawa ayah awak adalah orang Israel dan berjuang dalam perang kemerdekaan Israel sebagai alasan untuk serangan anti-Israel awak yang hampir kepada antisemitik terhadap Israel. Dan awak datang ke Universiti Tel Aviv untuk memberi ucapan di mana awak mengatakan bahawa Israel adalah negara paria dari segi wilayah dan menyerang Perdana Menteri Netanyahu dengan sangat ganas. Perdana Menteri Netanyahu telah melakukan yang pertama dan mengabaikan yang kedua. Dan sebagai akibat langsung, sokongan terhadap Israel semakin merosot di seluruh dunia. Anda telah kehilangan sokongan Eropah. Rakan ekonomi dan pasaran terbesar Anda. Anda seorang saintis. Menghadapi pengecualian daripada persidangan antarabangsa dan rangkaian penyelidikan. Artis dan ahli akademik anda disisihkan daripada pameran dan mesyuarat. Pada tahun 2022, 55% rakyat Amerika mempunyai pandangan positif terhadap Israel. Hari ini, ia adalah 37% dan semakin menurun. Dan dalam kalangan golongan muda di Amerika dan Eropah, iaitu masa depan kedua-dua Amerika dan Eropah, peratusannya lebih rendah lagi. Satu-satunya kejayaan diplomatik yang anda capai dalam 3 tahun terakhir ialah Somaliland. Seperti yang nenek saya selalu kata, kamu hilang Amerika, kamu hilang Eropah, dan kamu dapat Somaliland. Kononnya untung besar. Tapi yang lucunya, inilah ironi terbesar. Kamu naik ke pentas dan kamu kata, saya nak cakap sesuatu yang mungkin kamu tak suka dengar. Biar betul, Universiti Tel Aviv, mereka memang suka dengar benda tu. Kamu bercakap tentang ahli akademik sayap kiri, golongan kiri. Kamu tahu kamu akan dapat sambutan hangat di tempat tu. Jadi janganlah beritahu saya kononnya berani nak cakap sesuatu. Lagi satu. Kamu gambarkan hubungan Israel-AS yang sebenarnya tak pernah wujud. Dia kata, dah tiba masanya AS berhenti sokong Israel, tak kira apa pun. Setiap presiden cuma ikut Israel secara membuta tuli. Itu mengarut. Tak pernah pun jadi macam tu. Dengan Trump pun tidak. Jadi, kamu tahu tak? Pergi mampus. Nah, betul tu. Saya tak bantah satu pun dari apa yang awak cakap. Saya mahu dia jadi si tak guna pilihan saya. Ya, betul. Dia memang sasaran mudah. Ucapan dia untuk J Street. Ya. Ia ditujukan kepada golongan Yahudi Demokrat yang masih membaca New York Times, yang masih percaya. Anda tahu. Ada penyelesaian 2 negara. Ya. Tidak, dia kata. Penyelesaian 23 negara. Dan kemudian menerangkan sesuatu yang kedengaran sedikit seperti perjanjian Abraham. Maksud saya, Lelaki itu. Dan sudah tentu Anda tahu sebuah negara Palestin di samping negara ini dan negara itu serta negara-negara Liga Arab. Maksudnya adalah mengarut, benar-benar mengarut. Dan bagian yang menyedihkan, sama seperti dengan Roe, kawan kita Roe di sana, bahwa iklim budaya dan Parti Demokratik sangat radikal. Satu perkara yang menyatukan mereka semua ialah sikap anti-Israel. Dan idea bahawa jika anda mau berjaya dalam pemilihan awal atau anda tahu mungkin ada peluang pada tahun 2028 untuk menjadi presiden, ya, itulah yang anda perlu lakukan. Ya, saya rasa mereka sedang menetapkan bahawa itulah yang anda perlu lakukan, yang merupakan satu presiden yang sangat bodoh. Dan juga jika anda lihat pada Rahm Emanuel dan Ro Khanna, mereka tidak relevan, okey? Rahm Emanuel bukan calon presiden. Ia sangat mengarut bahawa Channel 12 di sini pun memberi beliau satu temu bual. Lelaki itu dalam tinjauan hanya mendapat antara 0.01 hingga 1% sokongan. Dia pun tidak tersenarai dalam 10 calon teratas. Ia sangat mengarut, sangat mengarut. Dan kita seolah-olah mempromosikan perkara ini dengan membenarkan beliau seolah-olah seperti calon presiden, ia memang tidak masuk akal. Ya, memang tidak masuk akal sama sekali.
Secara keseluruhan, saya rasa sangat sedih kerana Parti Demokrat berada di tahap di mana calon-calon seperti ini, calon-calon yang tidak tahu apa-apa dan kebanyakannya tidak relevan dalam keseluruhan persaingan, merasakan inilah cara untuk melancarkan kempen mereka. Ia memang gila. Tetapi penjahat saya minggu ini ialah seorang influencer yang dikenali dengan istilah looks maxing, itulah yang dia panggil. Seorang penstream sebenarnya, dikenali sebagai clavicular. Saya rasa nama sebenarnya ialah Braden Peters. Dan ini adalah seorang individu yang entah bagaimana telah sampai ke negara Israel dalam beberapa hari kebelakangan ini. Walaupun 6 bulan lalu, dia melaungkan Heil Hitler di sebuah klub di Miami. Bersama-sama dengan Andrew dan Tristan Tate, Nick Fuentes, dan beberapa lagi individu antisemit terkenal, termasuk Stinko. Jadi ya, ini bukanlah orang yang baik. Ini bukanlah seorang yang baik. Seluruh identiti dan jenamanya dibina atas perbuatan mencederakan diri sendiri, termasuk menggunakan tukul pada wajahnya sendiri untuk menajamkan tulang, menggunakan dadah meth untuk mencapai berat badan yang diinginkan. Saya rasa beberapa bulan lepas pun dia mengalami terlebih dos. Dia juga mempunyai banyak pertuduhan jenayah. Dia telah didakwa, malah mengaku bersalah kerana menembak seekor haiwan berulang kali dalam siaran langsung. Nampaknya haiwan itu sudah mati, tetapi dia melakukannya untuk mendapatkan suka dan tontonan, seperti yang sering dilakukan oleh penstream-penstream ini. Dan kemudian, kesalahan yang paling teruk yang dikaitkan dengannya, dia mempunyai pertuduhan jenayah melibatkan serangan dan pemukulan terhadap 2 wanita yang berbeza. Dan dia juga sedang menghadapi saman yang masih berjalan daripada sekarang dia berumur 18 tahun. Tetapi seorang gadis berumur 16 tahun yang didakwa telah dibius olehnya secara langsung di siaran langsung, disuntik dengan sejenis larutan pembakar lemak dan metamfetamin, menurut apa yang didakwa dalam saman tersebut. Dan dia didakwa telah membuatkan gadis itu mabuk dan merogolnya. Jadi itulah keadaannya. Dan Anda mungkin pikir dengan latar belakang seperti itu, orang ini sepatutnya mungkin tidak patut disokong oleh suara-suara pro-Israel. Tetapi Anda silap. Kerana minggu ini ketika dia berada di Israel, terdapat segelintir kecil, minority, tetapi masih ada beberapa suara pro-Israel yang memutuskan bahawa adalah sangat perlu untuk bercakap dengannya dan bertemu dengannya serta menjadi sebahagian daripada siarannya kerana kita boleh mencapai penonton baru. Dan dia mempunyai begitu ramai pengikut. Jadi kenapa kita tidak mahu rapat dengannya dan menjadi kawan baiknya? Kerana dia seorang Nazi. Seorang Nazi yang tidak pernah menyesal dan tidak pernah meminta maaf langsung. Jadi, kenapa dia masih berada di negara ini adalah isu yang berbeza sama sekali. Perkara itu sendiri boleh diperdebatkan panjang lebar. Tetapi untuk melihat situasi ini, melihat individu ini dan cara dia bercakap tentang wanita, tentang minority lain, tentang komuniti kulit hitam di Amerika Syarikat, ia sangat menjijikkan. Dan Anda mengorbankan nilai-nilai Anda apabila Anda berpihak kepada individu ini. Dia memang bangsat. Dia patut keluar dari negara ini jika dia belum berbuat demikian. Kami tidak mahu Anda di sini. Kami tidak suka Anda. Kami tidak setuju dengan nilai-nilai Anda. Anda tidak pernah meminta maaf langsung. Dan semua sandiwara Anda, kononnya, saya hanya mahu melawat Israel dan menunjukkan bahawa ia adalah tempat yang hebat. Ia adalah tempat yang pelbagai dan ada ramai gadis cantik kerana itu sahaja yang Anda pedulikan. Kami tidak percaya dengan alasan Anda. Baiklah, kami tahu siapa Anda sebenarnya. Kami sudah nampak siapa Anda dan kami tidak mahu Anda di sini. Selamat tinggal. Itulah bangsa pilihan saya minggu ini. Amin. Saya boleh teruskan lebih lama? Tapi saya tahu ini gila. Tapi juga ada banyak manipulasi yang berlaku di belakang tabir. Ya. Dan saya rasa saya hanya ingin katakan ini kepada orang Yahudi. Ia sangat menggunakan 3 minggu itu sebagai alasan untuk menyembunyikan segala-galanya. Kita tidak sepatutnya bergaduh sesama sendiri. Jika ada apa-apa lagi, kenapa kita bergaduh sesama sendiri? Masalah itu datang dari pihak kita sendiri. Jadi kita sepatutnya melihat diri kita sendiri. Kita sepatutnya melihat ke dalam diri kerana ada sebab kenapa kita berada dalam tempoh berkabung sekarang. Jika kita benar-benar maksudkan apa yang kita katakan dengan berkata begitu, kita sebenarnya membawa begitu banyak cahaya sehingga Beit Hamikdash akan dibina semula. Kita perlu melihat ke dalam diri. Kerana jika inilah moral dan nilai yang kita pegang dengan menghamparkan kapet merah untuk orang seperti ini, kitalah punca masalah kita sendiri sekarang. Sudah tentu. Saya rasa mungkin ramai orang tak tahu tentang itu. Saya sendiri pun tak tahu. Saya cuma sangka dia seorang lelaki yang agak murahan.
Saya tak tahu. Saya memang tak ada banyak maklumat tentang itu. Saya rasa ramai orang fikir macam tu. Mereka tak sedar betapa seriusnya tuduhan terhadap dia dan betapa teruknya tindakan dia sebelum ini. Tapi sebenarnya dalam beberapa kes ni, terutamanya dengan beberapa influencer yang pilih untuk berkawan dengan dia, kami dah beritahu mereka. Ya, kami dah beritahu awal-awal dan mereka memang tahu. Dan perbincangan tentang perkara ni memang dah dibuat. Dan mereka tetap pilih untuk berkawan secara terbuka dengan individu ni. Sebenarnya, dalam siaran langsung dia, masa dia berada di Israel, dia menghina dan tidak menghormati wanita-wanita Israel. Dia buat lawak tentang tubuh badan mereka, berapa banyak lemak badan yang mereka ada, sama ada rendah atau tinggi, dan macam mana dia nak tidur dengan mereka selama 5 saat dalam bilik air. Maksud saya, memang menjijikkan. Saya tak boleh percaya. Saya rasa orang ramai sebenarnya ada orang yang memang tak boleh nak hadam betapa sosiopatnya ramai influencer American Psycho ni. Macam orang-orang ni yang bina dunia pelik dan gila di mana semuanya tentang klik dan mereka buat benda-benda yang menjijikkan ni. Ya, betul-betul macam bagi saya, bila awak terangkan ni, saya bayangkan Christian Bale dalam American Psycho macam seorang sosiopat yang kacak, macam salah seorang sosiopat yang rupa elok ni. Dan mereka telah diberi ganjaran daripada betapa beracun, menjijikkan dan sangat teruknya moral masyarakat sekarang. Saya sebenarnya rasa ada orang yang langsung tak boleh hadam perkara ni. Ya. Mereka pun tak percaya benda tu betul. Memang susah nak percaya. Memang mengejutkan. Kalau orang cuma beritahu saya dan saya tak buat kajian sendiri, saya pun akan rasa, okey, tapi apa maksud sebenar benda tu? Sebab sekarang ni ramai orang suka cakap macam-macam. Tak, memang seteruk tu sebenarnya. Sebelum kita tamatkan, mestilah kita kena bincang tentang hero-hero kita. Saya rasa saya akan mulakan dulu. Saya ada seorang hero yang sangat menyedihkan minggu ini, yang memang layak mendapat lebih banyak penghormatan daripada sekadar menjadi hero minggu ini. Tapi Senator Amerika Syarikat Lindsey Graham yang telah meninggal dunia secara tragis dan tiba-tiba. Kita masih belum tahu semua butiran tentang itu. Tapi dikatakan ia disebabkan oleh penyakit yang datang secara tiba-tiba. Saya percaya ia ialah henti jantung. Tapi Lindsey Graham memang telah menjadi suara yang kuat, bersemangat dan teguh untuk seluruh dunia barat. Beliau memang hebat dalam isu Ukraine sejak hari pertama. Beliau tanpa segan silu menyokong negara Israel, Anda tahu, sebelum 7 Oktober dan selepas 7 Oktober. Pada setiap langkah, beliau menjadi suara utama dalam memastikan Rumah Putih dan pentadbiran bertanggung jawab dengan penuh kasih sayang, sokongan, tetapi juga tegas, tidak berkompromi dengan nilai-nilainya. Dan saya rasa yang paling penting, apa yang membuatkan beliau mendapat gelaran Emu Lindsey yang bermaksud Pakcik Lindsey dalam kalangan komuniti Iran ialah beliau merupakan suara paling menonjol di Kongres AICICAD untuk rakyat Iran. Beliau telah membangkitkan isu ini lebih kerap berbanding mana-mana ahli Kongres Amerika yang lain. Beliau sangat lantang dalam berkomunikasi dengan komuniti Iran Amerika dan menyuarakan isu-isu mereka, Anda tahu, daripada Presiden Amerika Syarikat sehinggalah kepada semua orang di bawahnya juga. Dan beliau sangat-sangat jelas tentang Republik Islam Iran. Bagaimana kita harus berurusan dengan mereka, apa yang kita tidak patut lakukan dengan mereka termasuk membuat perjanjian, dan juga keperluan untuk menewaskan rejim ini sekali dan untuk selamanya. Jadi saya sedih kerana beliau tidak sempat hidup untuk melihatnya. Tetapi usaha beliau tetap dihargai. Beliau meninggalkan legasi yang sangat besar. Dan kami akan terus meneruskan legasi itu. Dan untuk memperjuangkan Amerika Syarikat yang kuat dan selamat, Israel yang kuat dan selamat, Ukraine yang kuat dan selamat, memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia. Dan sudah tentu, Iran yang dibebaskan. Jadi Lindsey Graham, Anda adalah wira saya minggu ini. Semoga tenang di sana. Bellamy, siapa pilihan Anda untuk kami? Pilihan saya agak pelik dan saya katakan ini kerana kata-kata ini akan keluar dari mulut saya sebentar lagi. Mesir dan Turki. Ya, sudah tentu. Kita sedang berada dalam segmen Wira. Ya. Tapi inilah wira-wira saya. Dan kenapa? Sebab mereka konsisten. Mereka sudah tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka akan terus tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan mereka sangat konsisten, langkah demi langkah, tanpa henti. Jadi kepada semua queer untuk Palestin, apabila anda semua menaiki kapal persiaran untuk mendengar Patty LePone memberitahu betapa hebatnya ia. Untuk semua perjalanan yang anda akan alami, pelabuhan-pelabuhan kecil di Timur Tengah.
Tak terdetikkah di pikiran Anda? Tunggu, mungkin kita tidak akan dibenarkan masuk. Tapi tidak, mereka beritahu Anda. Dan mereka kata, tidak, terima kasih. Dan Anda kata, tak apa. Kita akan pergi ke Mesir sekarang, betul? Kita semua kecewa kerana ini adalah orang-orang di atas, anda tahu, flotila bertingkat, seperti yang saya panggil pada masa ini. Kita akan pergi ke Mesir, kemudian Mesir kata, tidak. Jadi secara dalaman, semua orang yang baik ini yang sangat membenci Israel tidak menentang rejim atau pihak lain seperti Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Tidak, mereka terus berkeras dengan menyalahkan Trump dan pentadbiran. Dan cara dunia telah berubah secara dalaman. Di Amerika, itulah yang menyebabkan perkara ini berlaku untuk mereka di perairan antarbangsa. Tidak, ia dipanggil Timur Tengah. Dan kami terus memberitahu anda bahawa ada satu tempat sahaja anda boleh berlabuh di sana. Ada satu tempat sahaja anda boleh jadi diri sendiri. Ada satu tempat sahaja anda patut datang dan itu ialah Israel. Tetapi membenci Israel sangat bermakna bagi anda. Jadi saya harap anda semua seronok, mabuk dan marah dan mendengar Nana Patti LuPone menyanyikan lagu Mina Bobo sambil memberitahu betapa hebatnya anda kerana berdiri menentang segala yang menentang anda dan yang akan membunuh anda. Terima kasih Mesir dan terima kasih Turki. Itulah cara orang Mesir, seperti yang kita lihat di Piala Dunia. Tiada apa-apa yang pernah menjadi tanggungjawab mereka. Ia sentiasa salah orang lain. Messi, Zionis. Orang Argentina adalah Yahudi. Pengadil adalah Yahudi. Semua orang adalah Yahudi. Daniel, siapakah wira kamu minggu ini? Wira saya minggu ini ialah Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenković. Saya sebenarnya seorang warga negara Kroasia. Saya mempunyai 2 kewarganegaraan. Datuk saya berasal dari Kroasia. Ayah saya juga seorang warga negara. Saya hanya ingin menyebut tentang beliau. Beliau adalah salah seorang pemimpin yang paling pro-Israel di Eropa. Beliau benar-benar menyokong Israel dan terus berbuat demikian. Parlimen Kroasia enggan mengiktiraf negara Palestin kerana mereka tidak mahu memberi ganjaran kepada penculikan dan pembunuhan. Dan betapa menyegarkan pendirian itu. Perkara seperti itu sepatutnya dirundingkan melalui diplomasi, bukan pembunuhan beramai-ramai dan pengambilan tebusan. Jadi terima kasih banyak kepada Perdana Menteri Kroasia. Anda membuat saya sangat bangga menjadi warga negara Kroasia. Juga di Kroasia, kita memang sangat menghargai agama Katolik. Jadi, idea tentang semua tapak suci kita, seperti Gereja Makam Kudus dan Makam Maryam, idea bahwa kita akan berada di pihak orang yang mahu memusnahkan semua tapak suci kita. Orang Kroasia memang tidak boleh terima perkara itu. Dan memang bukan dalam DNA orang Balkan untuk menjadi Nazi. Kroasia sememangnya negara nelayan dan petani. Anda tahu, mereka adalah orang yang sangat baik, berpikiran waras dan jujur. Begitu juga di Serbia. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sangat-sangat. Itu adalah seorang wira yang sangat baik. Ya, Betul, ia adalah seorang wira yang hebat. Maksud saya memang ingin tahu. Saya sepatutnya jadikan ini sebagai wira atau penjahat saya. Saya pun tak pasti yang mana satu. Tapi video Ana Kasparian tentang rakyat Bosnia dan Herzegovina. Saya nak tanya awak, adakah mereka macam itu di Bosnia? Atau patutkah saya tanya, adakah mereka macam itu di Herzegovina? Sebab nampaknya mereka 2 negeri yang berbeza. Yang bergabung bersama untuk bermain sukan. Betul tak? sudah tentu. Sebab itulah cara Piala Dunia berfungsi. Memang betul. Ruti, siapa wira awak? Okey, sebelum saya beritahu siapa wira saya juga nak cakap kenapa susah sangat nak cari wira dan senang sangat nak jumpa orang jahat setiap minggu. Okey, wira saya ialah Flavio Bolsonaro. Okey. Dia sedang bertanding untuk menjadi presiden Brazil. Dan pilihan raya itu akan diadakan pada bulan Oktober, menjelang akhir Oktober. Sama seperti pilihan raya Israel yang akan datang. Dia tidak seperti presiden semasa, Lula da Silva, yang benar-benar anti-Israel dan menyokong negara Palestin. Dia mengiktiraf negara Palestin. Dia berkata Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dia berkata semua perkara menjijikkan yang biasa. Dia seorang sosialis. Dia sangat keji. Dan di sini datangnya Bolsonaro, yaitu salah seorang anak Bolsonaro, yang juga pernah menjadi presiden Brazil dalam 2 tempoh yang berbeza.
Jadi dia telah memberikan satu temu bual. Flavio telah memberikan temu bual minggu ini kepada Channel 14 milik Israel. Dan dia sangat menawan dan ceria. Dan dia berkata, saya akan sentiasa menyokong Israel. Dan jika saya terpilih, saya bukan sahaja akan memindahkan kedutaan ke Baitul Maqdis, tetapi juga akan memperluaskan kerjasama kita dengan Israel dalam setiap cara yang mungkin. Adakah Anda akan memulihkan sepenuhnya hubungan diplomatik dan ketenteraan Brazil dengan Israel? Saya bukan sahaja akan bertindak balas terhadap hubungan-hubungan ini, tetapi saya akan memperluaskan hubungan-hubungan ini. Jadi, adakah Anda masih komited untuk memindahkan kedutaan Brazil ke Baitul Maqdis? Ya, tepat pada permulaan kerajaan, berdasarkan apa yang saya berhasrat lakukan, meneruskan apa yang telah dimulakan oleh Presiden Jair Bolsonaro. Wah, itu memang menakjubkan untuk dilihat. Dan nampaknya seperti ada semacam kebangkitan yang sedang berlaku sekarang di Amerika Latin sedikit sebanyak. Bukan hanya Argentina lagi. Semua negara ini sedang mengubah haluan, yang mana sangat baik dan sangat menguntungkan mereka. Itu salah satu sebab kenapa susah untuk saya memilih seorang wira. Dan saya akan beritahu kenapa. Saya rasa sangat sedih apabila seseorang melakukan perkara yang betul, kita panggil mereka wira. Sekarang memang ada wira sebenar, ada wira perang. Ada orang yang masuk ke dalam bangunan yang sedang terbakar untuk menyelamatkan orang lain. Mereka adalah wira. Masalahnya sekarang, jika seseorang mempertahankan sesuatu yang betul, yang sepatutnya jelas, kita terpaksa panggil mereka wira. Dan sebab itulah saya rasa saya tidak serese dengan istilah itu. Namun masih ramai bajingan. Iya. Sangat benar. Dan itu satu poin yang sangat baik. Kerap juga kami masuk ke studio untuk merakam rancangan dan bertanya, siapa patut jadi wira saya? Ya, jadi awak memang betul. Dunia di luar sana memang kejam. Memang betul, memang betul. Tapi kami sedang berusaha sedaya upaya untuk menjadikannya sedikit lebih positif. Ya. Kita ada satu sama lain. Ya. Kita memang perlu tamatkan siaran, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton The Quad di JNS. Dan seperti biasa, kami akan kembali minggu hadapan.